Salam sejahtera dan selamat pagi. Apa kabar semua? Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan yang sihat dan sejahtera. Dan ketika ini kamu sudah berada dalam keadaan yang bersedia untuk memulakan sesi PDPR bersama-sama dengan saya pada pagi ini. Sebelum kita meneruskan sesi PDPR kita lihat dahulu apakah kemahiran yang akan kita pelajari pada hari ini, iaitu kemahiran menulis standard kandungan 3.3 menghasilkan penulisan, manakala standard pembelajaran 3.3.2 mengedit dan memurnikan ayat daripada aspek ejaan, tanda baca dan penggunaan imbuhan. Saya ulang lagi, fokus kita nak edit dan memurnikan ayat dari kesalahan ejaan, tanda baca dan penggunaan imbuhan. Kita akan betulkan 3 aspek ini. Ini adalah petikan yang saya petik dari buku teks kamu. Tajuknya Seindah Pinakol. Apa itu pinakol? Okey. Saya akan berikan kamu gambaran berkenaan dengan pinakol melalui video yang saya rakamkan ini. Okey, inilah dia pinakol. Merupakan hasil kraft tangan yang boleh dijadikan sebagai rantai ataupun gelang ataupun perhiasan. Di kereta pun boleh kita letak. Jadi ini pinakol. Jadi sekarang kita akan tengok satu persatu perenggan ini. Kemudian kita akan kenal pasti kesalahan ejaan, tanda baca dan penggunaan imbuhan. Okey? Okey, perenggan yang pertama. Pinakol ialah hiasan manik yang mempunyai nilai kesenian kraft tangan tempatan. Nokta. Manik tersebut merupakan seni kraft tangan etnik Rungus Sabah. Perusahaan manik ini menjadi sumber ekonomi majoriti wanita di Sabah. Ada kesalahan dari aspek ejaan, iaitu perkataan menjadi. Sepatutnya dia gunakan ejaan yang lebih tepat, iaitu menjadi. M-E-N, men, J-E-J, D-I-D. Nanti awak betulkan. Awak boleh tanda di buku teks kamu. Di buku teks awak tu guna pensel. Gariskan kataan imbuhan menjadi itu. Nanti kita akan tulis semula teks ini dengan ejaan yang betul, penggunaan imbuhan yang betul dan tanda baca yang betul. Perenggan yang seterusnya. Kebiasaannya, pinakol dijadikan sebagai perhiasan kaum perempuan seperti gelang, rantai, tali pinggang dan kerongsang. Ada kesalahan tanda baca. Ya, dia sepatutnya meletakkan koma, tanda koma selepas perkataan gelang. Koma, rantai, koma, tali pinggang dan kerongsang. Okey, tanda dulu di buku teks kamu tanda. Okey, seterusnya, corak pinakol pada perhiasan mengikut motif tumbuh-tumbuhan, bunga dan haiwan. Manik hitam, putih dan merah merupakan warna asas yang sering menggunakan oleh masyarakat Rungus. Imbuhan meng tidak sesuai pada perkataan guna. Sepatutnya apa? Manik hitam, putih dan merah merupakan warna asas yang sering digunakan oleh masyarakat Rungus. Tanda sekarang. Perenggan yang seterusnya. Manik tersebut terbahagi kepada 2 jenis, iaitu, dia koma di sana, iaitu manik kaca dan manik plastik. Ada kesalahan tanda baca di sana? Okey, kesalahan tanda baca yang berlaku di sana, tanda koma selepas perkataan iaitu. Seharusnya tanda koma itu terletak selepas perkataan jenis. Jenis koma, iaitu manik
kaca dan manik plastik. Barulah penggunaan tanda baca itu betul. Tanda dahulu di buku kamu. Tanda koma pada iaitu kamu letak di perkataan jenis itu selepas perkataan jenis. Kita tengok pula yang seterusnya. Harga manik kaca lebih mahal daripada manik plastik kerana diimport dari negara China dan Jepun. Tengok ejaan China tu. CINA. Itu merujuk kepada bangsa. Kalau negara, kita letak ejaan yang betul CHINA, China. Awak tanda dia, gariskan dia pada perkataan China tu. Dan Jepun. Jepun itu berlaku kesalahan huruf besar, huruf kecil tu. Sepatutnya huruf J itu ditulis dengan huruf besar kerana Jepun merujuk kepada kata nama khas negara Jepun. Gariskan dia. Nokta. Rekaan manik kaca boleh mencicah ribuan ringgit. Saya rasa awak dah tahu kesalahan di mana. Pada ejaan mencicah. Sepatutnya, garis dulu mencicah tu. Mencecah. M-E-N, men. C-I-C, C-A-H, cah, mencecah. Okey? Sekarang kita tengok perenggan yang terakhir. Okey, perenggan yang terakhir. Usaha kerajaan untuk memperkenalkan hiasan manik ke pasaran antarabangsa bertujuan untuk pemasarkan produk kraft tangan negeri Sabah. Ada kesalahan? Bertujuan untuk pemasarkan. Pemasarkan itu tidak betul, tidak tepat. Sepatutnya bertujuan untuk memasarkan. Garis perkataan pemasarkan tu nanti kamu ganti dengan perkataan imbuhan memasarkan. Itu yang tepat. Okey. Seterusnya, usaha ini dapat meningkatkan pendapatan negara. Dia kata, ada kesalahan? Tidak ada lagi kesalahan. Okey. Jadi dari kesalahan yang kita kenal pasti tadi, tugasan kamu dikehendaki untuk menyalin semula teks ini dengan ejaan yang betul, penggunaan tanda baca yang betul dan imbuhan yang betul pada buku tulis bahasa Melayu. Itulah tugasan kamu untuk hari ini. Okey. Sekiranya ada apa-apa masalah, kamu boleh terus menghubungi saya di talian WhatsApp. Okey. Jadi selamat menjalankan tugasan kamu dan sekian, terima kasih.